Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kerusi Puteri Balqis itu diambil atau dibawa ke istana Nabi Sulaiman, maka pengawal-pengawal istana Puteri Balqis di negeri Sabah terkejut kerana hilang sekelip mata. Cepat-cepat pengawalnya pergi mengejar Puteri Balqis yang pada ketika itu dah sampai separuh perjalanan. Lebih kurang 15 hari lah. Dah separuh perjalanan dah, jauh dah. Dia kejar dengan kuda, dia ligan. Sampailah dapat Puteri Balqis dan mereka bagi tahu pada Puteri Balqis kerusi dah hilang secara tiba-tiba. Mereka minta maaf lah. Pengawal-pengawal tu pun terkejut. Macam mana ni? Benar ni boleh hilang? Puteri Balqis senyum saja. Dia faham. Inilah kerja yang dibuat oleh Nabi Sulaiman AS. Manakala Nabi Sulaiman pula di sana, apabila dia dah dapat kursi itu, dia fikir macam mana nak tunjuk kehebatan dia tu. Maka dia minta tukang-tukang dia yang mahir ubah kursi itu supaya tidak dikenali oleh Puteri Balqis dan dia nak buat ujian. Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan kisah ini sambungan daripada kisah yang dahulu, surah An-Naml ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nakiru laha 'arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Nabi Sulaiman berkata, ubah suaikan kursi itu. Nakiru laha. Ubah suai. Ubah suai. Kita lihat adakah dia dapat mengenali kursinya itu atau tidak. Kalau dia bijak, dia boleh kenal kursi dia. Jadi inilah ujian, ujian kepandaian pemerintah-pemerintah zaman dahulu. Mereka nak uji. Macam cerita Nabi Yusuf AS. Raja buat ujian untuk menguji Nabi Yusuf. Dia sembang aja dengan Nabi Yusuf, dia dah tahu dah bahawa Nabi Yusuf seorang yang bijak. Kemudian Allah berfirman lagi, ayat 42 dan 43. Falamma ja'at qila ahakaza 'arsyuk qalat ka'annahu hu wa utinal 'ilma min qabliha wa kunna muslimin. Maka ketika Ratu Balqis datang menghadap, Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, serupa inikah singgah sanamu? Jadi apabila Puteri Balqis dah sampai, maknanya sebulan perjalanan, sampai ke istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun sambut apa semua. Kemudian setelah dia bersembang-sembang, dia pun tanya, adakah ini singgah sanamu ataupun serupa ni kah kursi kamu tu, tempat kamu mengurus, takhta kamu mengurus tu? Maka Puteri Balqis pun dia pun jawab, ka'annahu huwa. Ya, seakan-akan. Dia jawab. Dia tahu itu betul. Dia kata apa? Sebenarnya kami telah diberitahu akan kehilangan kursi kami ini. Sebelum kami sampai di sini, kami dah bagi tahu dah bahawa kursi kami hilang. Pengawal-pengawal dia bagi tahu. Kami datang menyerah diri, kata Puteri Balqis. Serah diri kepada Nabi Sulaiman AS. Maknanya tak payah perang, kami tak akan perang dah. Jadi negeri kami ini di bawah taklukkanmu, wahai Sulaiman. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Sesungguhnya dia dihalangi daripada memeluk Islam pada masa yang lalu oleh agama yang dia anuti. Sesungguhnya dahulu dia dari kaum yang kafir. Allah Ta'ala kata,
dia terhalang daripada mengikut agama Allah. Kerana apa? Kerana duk ikut agama sembah matahari. Sebab dia orang bijak. Dia orang bijak. Jadi dia sebenarnya dia boleh mencari agama yang benar ni. Tapi agama yang dia anuti itu telah menghalang dia. Seterusnya, Puteri Balqis pun dipelawarlah masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Surah An-Nam ayat 44. Qila laha dukhulis sarh falamma ra'atuhu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir qalat Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Nabi Sulaiman pelawar Puteri Balqis masuk, dia kata persilakan masuk ke dalam istana. Ketika dia melihat lantai istana itu, disangkanya lantai istana itu sebuah kolam air. Lalu dia menyingsing pakaian hingga terbuka dua betisnya. Kan? Orang perempuan pakai kain labuh, kan? Ini puteri raja pula, pemerintah, lagi labuh. Sebabnya mereka punya pemahaman ialah lagi labuh pakaian, lagi megah dia punya kerajaan. Jadi pakai dia labuh, maka dia pun singsing kain dia, takut terkena ayak. Lantai tu yang dibuat daripada marmar tu, yang cantik tu, nampak seperti ayak. Seperti kolam ayak. Dia pun nak pijak lantai, jadi dia singsing kain dia sehingga nampak betih dia. Wa kashafat an saqaiha. Jadi nampak betih yang putih tu. Maka Nabi Sulaiman pun senyum lah. Dia kata, Nabi Sulaiman kata, sebenarnya ini adalah sebuah istana ataupun satu lantai yang diperbuat daripada makmar berkilat. Qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Buat daripada kaca. Marble lah ni. Maknanya marble. Pada zaman tu ada dah zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman dah ada marble yang berkilat. Yang macam ayak. Jadi mendengar yang demikian, Puteri Balqis berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menginaya diri sendiri. Dan aku sekarang memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman, menyerah diri kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Puteri Balqis, dia tengok sahaja lantai tu, dan Nabi Sulaiman kata, ni bukan kolam ayak, ni lantai. Lantai. Mana dia berasa rendah diri dia. Dia kata, dia duk ingat dia hebat dah, dia kaya dah. Dia berkuasa dah. Tiba-tiba Nabi Sulaiman lagi hebat. Ni perbandingan cara dunia. Dia kata, ada lantai yang macam ayak. Jadi terus dia kata, aku ni dulu menginaya diri sendiri. Maknanya zalim dia sendiri tu, tidak menyembah Allah, menyembah matahari. Jadi dia mengakui diri dia. Kemudian dia kata, dia mengucap syahadah. Syahadah itu ialah wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku Islam bersama-sama dengan Nabi Sulaiman kepada Tuhan sekalian alam. Ini syahadah pada masa itulah. Jadi dia pun masuk Islam. Sekian cerita Nabi Sulaiman dengan Puteri Balqis. InsyaAllah kita ada sikit lagi cerita Nabi Sulaiman. Kita sambung siri yang berikutnya.